Good morning, Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back kat channel Ucast, podcast nombor 1 Malaysia. Lagi 3.887 tahun tuan So kita ada guest special sini guys. Kita ada Tuan Adli Hafiz Golden Boy. Ya, betul. Ataupun Adli Golden Boy Hafiz Ya. Golden Boy ni pertama kali saya dengar lah orang guna istilah Golden Boy ni sebenarnya Ryan Garcia. Betul kan? Dia pakai Golden Boy kan? Dia dekat Amerika lah. Yalah, tapi sebab macam masa dia mula-mula naik tu macam dia Golden Boy, tapi sekarang dah tak Golden dah, dah tercalar dengan kekalahan. Tapi so kita ada Malaysia punya version. Alhamdulillah. Kita dah jumpa sebenarnya Tuan kan minggu lepas masa Tuan jumpa. datang sini untuk podcast Aziz Walter tu. Betul. Sejujurnya walaupun saya tengok boxing, saya tengok juga MMA, tapi saya tak follow mendalam. Tapi saya tahu like yang famous tu saya macam tahulah sikit-sikit kan. Saya tak tahu pasal Tuan. Okay. So ini actually ada satu benda yang negatif ataupun satu benda yang tak bagus lah bagi saya untuk sukan Malaysia. Menang Asia tapi aku tak kenal. Macam mana tu? So Tuan rasa kenapa tu Tuan? Okay, basically kita di Malaysia suatu ketika dulu, masa saya zaman kanak-kanak, masa tu mungkin tuan belum lahir lagi lah, Mungkin juga. sangat popular sukan tinju ni di Malaysia, especially pada tahun 90-an. Okay, masa tu kalau kita tengok luar negara, orang mesti kenal Muhammad Ali, Mike Tyson, Prince Nassim, and then Manny Pacquiao kan. So pada waktu tu memang selalu keluar televisyen. Dan pada ketika tu ada juga atlet-atlet tinju, legenda-legenda tinju Malaysia yang memang time tu tengah top lah. Macam contoh Sapok Biki, Adnan Yusof, Rakib Ahmad. Ini semua abang-abang dan juga uncle saya masa main tinju kan. So pada waktu tu liputan terhadap sukan tinju ni sangat-sangat meluas. Boleh dikatakan almost every week lah masuk TV. Sebab tu orang kenal. Dan pada waktu tu memang orang Malaysia semua kebetulan ada wrestling lagi kan. So dia in between tau, wrestling, boxing. So sampai ada orang confuse wrestling dengan boxing ni sama ke tak kan. Jadi exposure pada waktu itu sangat-sangat meluas. So nak di-comparekan dengan hari ini, dia ada sikit slightly kurang lah. Mungkin yalah, kita tengok dari faktor trend terkini kan, banyak more like MMA, Muay Thai, and then ada One Championship kan. And then boxing ni mungkin kurang sambutan di Malaysia. Bukan saya cakap tak ada, tapi cuma exposure tu kurang. Jadi sebab tu tuan sendiri pun tak berapa kenal atlet tinju Malaysia. Kalau saya sebut pun yang lain mungkin tuan tak kenal. Tapi apa yang saya cuba nak sampaikan, sukan tinju kat Malaysia ni sebenarnya dah lama. Okay, dulu Muhammad Ali pernah datang main kat Malaysia. And then 2018 Manny Pacquiao pernah main kat Malaysia. Manny Pacquiao tu daripada Filipina, dia boleh datang fight kat Malaysia. So that means we still have the crowd, but the thing is the exposure lah. Okay. So tu masalah yang Tuan nampak lah. Betul. Tapi tadi Tuan cakap dulu memang kau sambutan kan. Tapi sekarang ni yang tak, ataupun tak satu sama level dengan dulu lah. Sekarang benda ni tu secara tiba-tiba. Kalau ada demand lah kan, orang selalu cakap demand and supply. Yes. Mesti sampai sekarang pun apa orang panggil, media still cover macam Betul. kau macam zaman dulu juga kan. dia actually kalau kita cerita pada demand dan supply lah. Okay, di mana ada demand, di situ ada supply, betul. So actually supply tu ada, supplying macam yalah, macam news tentang kami ni semua, tentang saya, perjalanan career saya, and then ada juga atlet-atlet yang lain. Cumanya exposure tu tak kuat. Dia tak pergi ke semua channel. Kalau macam dekat Thailand, macam contoh di Thailand, dia ada channel untuk martial art tau. Memang channel tu Muay Thai, boxing semua dia ada. Bukan sukan tapi martial art. Martial art semua ada dalam. Dia ada macam, dia organize satu macam channel kan. So channel tu untuk fight channel je. Semua orang dekat Thailand tengok fight kat situ. So kalau saya pergi Thailand, saya akan tekan channel tu. Itulah channel saya duduk. Kalau saya stay sana seminggu kan, saya akan tengok channel tu. So maksudnya dia mempopularkan sukan tersebut. Tapi dia balance. Dia ada lebih kurang almost 50 channel. Kita 4 channel pun kita tak tertengok kan. Tapi dia ada lebih 50 channel. So pada saya, to be fair, the government itself play a role untuk promote the sports kan. Berbalik kepada demand dengan supply tadi, saya ada teori sendiri lah. Ya. Okay, nanti Tuan boleh try bagi tahu saya teori ni logik ke tak. Baik. Jadi kat Malaysia ni majoriti ni beragama Islam. Okey, lagi-lagi kes baru ni yang saya viral dengan Johan punya podcast tu. Ya.
kita tahu orang Islam berpegang pada tak boleh hit muka. Betul. Jadinya adakah sebab tu tuan rasa demand tu tak tinggi sebab boxing melibatkan muka? Okay, dia macam ni lah. Lain orang lain pendapat. Okay. Tapi kita berbalik semula kepada pegangan sukan lah. Right. So agama is memang betul lah pendapat agama. Cuma kalau dari segi sukan, kalau law dan undang-undang tu point dia dekat muka, kan, muka dan juga badan, dan dekat situ je lah area yang kita kena sasar kan. Tapi kalau ada sukan yang tak boleh tumbuk muka, mungkin dia boleh sepak ataupun dia boleh tendang di bahagian perut ataupun bawah kan. Dan itu memang tuntutan sukan tersebut, undang-undang sukan. Dan kita tak boleh macam compare, dan kita tak boleh jadikan benda perkara tu isu. Sebab benda ni bukannya 1-2 tahun, dah hampir puluh ratus tahun dah, kan. Kalau dia nak compare, nak fight daripada dulu lagi, tak boleh ni, tak boleh kan. So macam saya cakap tadi lah, dia berbalik kepada undang-undang dan juga pegangan seseorang tu. So tuan rasa tu bukan sebab dia tak ada demand kat Malaysia? Bukan sebab tu. Orang Malaysia banyak yang join martial art juga. Ada Muay Thai, silat, taekwondo, judo semua kan. Even kawan-kawan saya pun terdiri daripada martial artist, daripada background yang berbeza. Cuma pada saya lah, macam saya cakap tadi, dia depends pada someone tu, kan. So kalau dia rasa perkara tu terlalu serius, dia ambil serius, dan dia sendiri lah yang decide dia nak ataupun tidak. Okay. Faham. Macam pada saya, tanya saya sebab saya nak bersukan, dan memang saya pilih sukan tu dah, itu memang sukan saya kan. So by hook by crook I have to face it lah. So tuan rasa apa yang kita boleh buat sebagai rakyat Malaysia untuk bagi ada demand dalam boxing? Kita perlu melibatkan artis dan juga influencer. Influencer boxing Macam mana Jack Paul, Logan Paul kan. Macam kita tengok kat luar negara, diorang make money through that kind of show. Jack Paul, Logan Paul ni bukannya born to become an athlete pun. Dia bukannya nak jadi boxer betul-betul. Dia nak make money. Tapi orang nampak benda tu peluang dan juga ada support. So dia buatlah benda tu, dia implement benda tu, kasih jadi. So sekarang you tengok ada orang dah lah influencer, dah buat duit, jadi boxer pun buat duit. So they make it as a business and a leisure. So dekat Malaysia ni, this is the right time untuk kita change the mindset through sports to become like entertainment. Tuan tengok video ML Studio yang orang buat pasal benda ni tu, influencer boxing. Baru-baru ni ke ML Studio buat? Ada nampak? Ada. Okay. Sebenarnya bila tuan sebut benda tu, satu benda klik dalam otak saya juga. Sebab saya pun selalu tanya diri saya, bila saya start tengok combat sport ni, macam boxing apa semua kan. It's actually sebab KSI Logan Paul lah. So actually professional boxing dapat tempias juga daripada influencer boxing, membuatkan ramai orang lagi yang minat boxing, minat combat sports ni lagi kan, especially MMA juga kan. Okay, so tuan rasa kat Malaysia ni akan berlaku ke influencer boxing? Itu yang kita balik pada demand and supply. Okay. So bila mana ada demand, dia akan datang supply. I see. Okay, tetapi macam saya cakap, biar promoter yang promotes tu memang tahu line boxing ni dan mileage dia, objektif dia apa, dia punya mission and vision. Kalau just for me it's like for make money, for me it's like not a good thing lah. Okay, kita semangat kesukanan perlu ada. Kebanyakan influencer dan selebriti pun mereka background pun sportsman juga. Kan, masa saya ambil contoh sahabat-sahabat kita macam Hairul Azrin, mungkin Aaron Aziz kan, and then ada lagi few celebrities yang memang background cricket dan masih lagi ada yang compete macam Ahirin kan, dia Muay Thai, and then ada few jugalah. So maksudnya kat sini kalau kita fikir jalan yang betul, objektif yang betul, InsyaAllah kita mampu lakukan lebih daripada macam mana Amerika buat. Ya, betul. Tuan rasa kenapa tak start lagi kat Malaysia? I think this is the right time lah. Year 2024, this is the right time. I also have a plan. Okay, saya ada plan juga, dan InsyaAllah di mana plan tu tak boleh share lagi lah. Tak boleh share lagi lah, tapi kita ada plan rahsia dia nanti kan. Okay, so tuan, saya nak tanya sikit lah, sebab saya nak start from the beginning kan. Bila tuan mula boxing tu sendiri dekat sekolah kan, saya dengar tuan cerita tuan start boxing kat sekolah. Masa tuan start tu, tuan ada option lain tak selain boxing time tu? Okay, kita balik kepada option, pilihan. Alright. Pada zaman saya sekolah tahun 2002, okay, waktu tu
zaman media sosial tak terlalu strong lah. Paling-paling pun kuat pun MRC, chit-chat dengan Friendster kan. So exposure tu kurang lah untuk kita nak show off kat awek-awek ni kan. Jadi persaingan kita memang strong dekat sekolah. Memang diorang fokus kat sport. So saya ni mula-mula sebagai atlet, biasa lah olahraga, main bola sepak, hoki kan. And then I found out that persaingan kat sekolah tu terlalu tinggi. Tapi saya cuba juga bersaing dan saya diperkenalkan oleh sahabat saya kelab tinju di sekolah. So pada waktu tu saya main sukan lain dan saya just cuba boxing ni untuk suka-suka. Tapi saya just nak share lah. Sebenarnya actually saya pilih option tu untuk ubah hidup saya sebenarnya. Ya? Yes, sebab saya kat sekolah waktu tu saya seorang yang dibuli. Okay. Saya kerap kena bully kat sekolah. So Boleh saya tahu ni umur berapa dibuli ni? 13 lah. Saya start biasa lah kena bully dengan senior kan. Okay. Waktu camping itu Asrama ini. ni? Tak, saya duduk luar lah. Tapi biasalah kalau kita camping kan jumpa senior kan. And then kadang-kadang kena ragging lah kan. Pada saya lah boleh ragging tapi berpada-pada kan. Saya cuma set dalam mindset saya sampai bila aku nak kena ragging ni kan. Takkan aku nak kena ragging dia panjang kan. So aku kena ada something yang mempertahankan diri. So saya belajar agak taekwondo, saya belajar agak silat. Ada juga saya belajar Muay Thai kan. Tapi dia macam tak synchronize dengan kiranya, diri saya. sorry, dekat sekolah tu ada kelab-kelab ni Ada. semua? Silat, Muay Thai, tinju. Sekolah ni special Ada. So bila time tu dengar budak silat ni macam ada aura dia. Dengar taekwondo macam ada aura dia. Boxing tak payah cakap ada aura dia tersendiri kan. Jadi saya macam masa saya dalam sekolah tu saya masih cari-cari lagi identiti saya. Saya nak jadi apa? Kan? Saya nak buat apa kat sekolah kan? Tapi bila saya tengok kat sekolah ni macam banyak wannabe yang nak jadi hero kan. Macam kat sekolah jadi gangster sikit lah, pakai tie macam ni sikit kan. Lepas tu sekolah lelaki. Semua lelaki tak ada perempuan. Sekolah apa ni? Saya English College, JB. Kalau JB English College orang kenal lah. Memang sekolah lelaki lah. Dia premier school tapi biasa lelaki banyak nakal-nakal. Tapi saya tak cakap budak sekolah lelaki ni semua nakal, jahat. Cuma biasalah kita lelaki kan persaingan kompetitif oh. Saya pun actually all boys je. Oh, ya daripada ke? sekolah St. John tu. St. John tu? Kita pernah main lah sekolah tu. Pernah lawan sukan tu. Oh ya Tapi sekarang tengah baris cakap saya tak sekolah. Tapi kita cerita je lah, saya St. John. Okay, tak apa. Tu nanti kita ulas pasal tu. Aduh. So lepas tu masuk asrama menengah pun all boys juga. Oh, bukan sekolah memang menengah sekolah lah, tapi sekolah asrama. Tapi awak kena bully kat sekolah? Dia bukan bully, dia lebih, sebab saya jenis bukan bully tau. Dia bully saya ramai-ramai kan. Betul. Ni lebih pada gaduh lah, gaduh senior. Sebab saya style yang macam tak give in lah. Macam saya tak suka senior pijak saya. So saya akan lawan, tapi kalah je. Tapi macam at least cuba yang membuatkan dia tak berpuas hati yang dia menang. Macam tu lah. Muka dah kena calar. Tapi macam mana awak fight untuk diri awak masa awak survive tu? Itu dah macam bukan fight dah. Itu dah macam tarik baju, tumbuk. Dia dah tumbuk tapi like kita tak tahu apa kita buat lah. Dia cuba untuk pertahankan diri tapi tak tahu pun apa kita buat. Maksud saya apa perjuangan untuk dia awak kat sekolah tu? Macam saya join boxing sebab saya fight untuk diri saya tau. Okay. Aku tak boleh lah macam ni, aku kena fight kak. So join boxing. Tapi at the moment I join boxing is just for fun. Tapi I realise that my coach cakap kau ni ada potensi lah. Sebut nama kau dari sini dah. Oh ya Dia suruh saya ulur tangan saya. Dia tengok mempunyai reach yang bagus dan juga mempunyai physical yang baik untuk jadi boxer. Tapi saya macam alah nonsense lah. Saya datang sini pun happy-happy je. Tapi bila saya dah mula minat, bila saya lama-lama training, consistently training, saya ada result dekat tubuh badan saya. Macam dulu kat sekolah macam ada six pack sikit kan. Macam ada kat bicep sikit kan. So macam orang macam wow kan. Lepas tu kan pagi kan sekolah agama, ada awek-awek sikit kan. Ada belanja sikit kan, belanja tangan lah. Lepas tu saya cakap bagus juga training boxing ni. So saya konsisten. Saya training every day dekat rumah, buat push up, sit up. So umur saya 16 tahun saya dah mempunyai physical macam atlet. Fit lah. Yes. Tengok tu macam macam. Sebab tu saya kalau tengok Jojo, saya tengok saya time sekolah. Sebab memang itulah rupa dia kalau konsisten masa zaman sekolah. Sebab bila kita umur 16 tahun ke atas, kita punya hormon dah start growth. So memang sangat bagus untuk kita build up muscle dengan strength waktu tu. Tadi tuan tanya pasal apa yang saya buat untuk cari diri tu. Betul. Ataupun untuk mungkin tuan boleh kongsi kan. Pertahankan diri lah kan. Saya actually masa sekolah rendah saya belajar silat tau. Saya belajar silat, tapi saya belajar tu macam celup-celup air je lah. Celup-celup air. Tapi lepas saya berhenti tu, saya ingat lagi
saya boleh katakan macam teringat bila tuan cakap tadi. Oh, kamu sini tengok ukur tangan semangat. Cikgu saya time tu, saya ingat lagi, Cikgu Khairuddin nama dia. Bila saya berhenti tu, dia cari saya. Dia cakap, awak asyik berhenti, awak boleh ni. Dia cakap macam tu lah. Tapi saya masa tu saya pun tak ingat lah sebab apa. Mungkin sebab komitmen lah, kena stay back. Benda-benda macam tu kan komitmen kan. Melainkan betul-betul kita ada benda kita nak prove. Mungkin saya time tu, sebab saya tak kena bully lagi sekolah rendah time tu. Bila belajar silat gayung pula dekat dalam asrama masa saya masuk umur 12 time tu. 12. Saya naik satu tali pinggang je. Lepas tu saya punya sekolah tu saya tahfiz dulu. Saya punya tahfiz sudah ada masalah kewangan. Lepas tu diorang nak kena cut cost. Antara cost yang diorang cut is obviously ada orang cut macam seni pertahankan diri ni semua. So itu je lah dari segi background. Mungkin kalau benda tu tak berlaku, mungkin saya dah advance lagi. Tapi ada hikmah kenapa Allah susun macam tu kan. Tapi saya memang tak tergerak hati untuk sambung. Mungkin tak kena beli teruk sangat. Mungkin tuan punya cerita lagi teruk sampai tak boleh jadi ni, aku kena go kat ni. Sampaikan bila dah habis belajar kat universiti, zaman universiti pun hit punching bags sendiri saja. Tengok dekat TikTok apa 1 2 3 1 2 3 just practice benda tu je lah. Bukannya sparring ke apa. Itu pun disebabkan tadi KSI Logam Pok style lah boxing ni kan. So kan? buat benda tu dia je lah. Dia macam cool kan. So tadi bila tuan cerita pasal mencari diri tu kan. Kan tadi tuan cakap tengok budak masyarakat ni style, budak masyarakat ni style. Maknanya tuan cuba ke semua batu tuan buat keputusan ke macam mana? Okay, masa saya pilih tu saya cuba. Masuk semua? Saya try macam satu session kan, satu kelas saya cuba. Tapi macam saya cakap, dia tak synchronize dengan saya. Maksudnya saya tak minat. Kalau macam silat mungkin macam ni dia punya style dia, taekwondo mungkin macam ni, Muay Thai mungkin macam ni. Saya tak minat. Tapi bila tiba-tiba boxing ni, saya jadi minat. Bila saya buat benda tu dia ada result. Sebab saya ni memang jenis result oriented. Kalau saya buat benda tu tak ada hasil, saya akan tinggalkan. Macam contoh kita workout, tapi workout tu tak ada hasil, saya akan tukar workout lain. So saya akan cuba mencari dan do research kan. So dekat situ saya kenal boxing. Tapi terus terang cakap, bukan kata boxing, sukan ni yang jadikan kita ada seorang yang ada jati diri. Sukan ni yang menjadikan kita siapa kita sebenarnya. Faham tak? Macam contoh, saya cuba untuk jadikan diri saya sebagai seorang pidato. Pembaca sajak. Cuba Ya, baca syair. Saya cuba jadikan diri saya sebagai seorang penyanyi time sekolah. Walaupun boleh nyanyi sikit, tapi saya tak boleh. Maksudnya dia tak synchronize dengan hati tu, minat tu. Sampailah saya kenal satu sukan ni, dan saya tak tahu, mungkin ada darah yang mengalir dalam badan saya. Sebab arwah atuk saya memang boxer dulu. Waktu dia askar. Waktu dia askar dulu dia boxer. So bila saya main boxing tu, dia banyak bagi nasihat kat saya. Baru saya terfikir, yes, aku ada darah boxing punya. Okay, so belajar bukannya hanya daripada coach, tapi dengan atuk ada bagi tunjuk ajar sikit lah waktu di zaman dia hidup tu kan. So okay, tuan, saya rasa ramai yang tak suka bila saya tanya ni, sebab ni akan sentuh sensitivity. Tapi saya yang just untuk clarification, kalau korang style mental tak kuat, korang boleh click off video ni. Okay, saya bukan nak cari isu pun daripada ni. Saya just nak tahu. So masa saya tanya jujur pasal kes Muay Thai dengan silat tu, jujur niat saya, wallahi saya tak ada niat pun nak create isu ke apa ke. Saya anggap masa tu je sembang member-member. Saya rasa tak tahulah tuan pernah ke tak borak dengan member tanya, silat lawan ni, silat lawan tu. Tak tahulah, saya tak tahu tuan macam mana. Tapi macam saya cakap dalam video penjelasan saya kat YouTube, saya minta maaf kalau ada yang terasa dengan benda tu, sebab saya tak berniat untuk buat terasa. Cuma saya nak tahu pada pendapat profesional tuan, kenapa benda tu sensitif? Okay, pertama sekali ia melibatkan tradisi sukan tersebut. Okay, setiap sukan ada tradisi dia sendiri, setiap sukan ada sejarah dia sendiri. Bila kita belajar sesuatu masyarakat, kita perlu mendalami sukan tu, bukan sekadar bersukan. Macam saya ambil contoh silat. Okay, kenapa terlalu sensitif? Because silat ni memang dia sangat berkait rapat dengan orang Melayu Islam kita. Dan banyak pahlawan-pahlawan pun memang base daripada silat. Dan saya tak nafikan, saya juga ada belajar sedikit gerakan silat, dan saya compilekan dalam boxing saya. Okay, bila dia jadi isu ni, bila dia salah faham, bila mana dia nak compare kan, ada comparison, ataupun dia nak cuba
melagakan pada saya, which is tak bagus lah. Okay, pernah saya tengok ada satu siaran ni lah dekat TV, dia buat macam freestyle fight tau, kungfu lawan, tak silap saya karate ke lawan taekwondo Kat Malaysia? tak dekat luar negara lah. Okay. So orang tu kungfu duduk atas ring tapi style kungfu. Okay. Yang karate style karate lah. Okay. Wacah ada sepak dekatnya. Tapi kungfu tu tahan lah. Oh ya? Ada pula yang Muay Thai lawan kungfu ada. Jadi pada mata saya lah sebagai seorang atlet combat, dia tak cantik tau. Dia tak macam, maksudnya bukan tak cantik apa, dia tak macam nampak seni tau. I see. Kan? Jadi maksud Jojo tu, dia cuba nak bagi tahulah kan, comparison tu ini. Tapi kalau kita nak matchkan silat dengan Muay Thai, dia kena salah seorang tu learn that sports. Macam contoh saya, kalau ada pesilat nak ajak saya bertanding, okay, kita akan letak satu macam undang-undang. Mungkin freestyle tapi tak boleh pakai kaki, tapi pakai tangan kan? Dan benda tu, perlawanan tersebut pun ada kat Malaysia, freestyle fighting kan. Jadi ada je sebenarnya jalan dan caranya. Cuma kita ni sebagai public, kita tak boleh compare dan melaga-lagakan, sebab itu melibatkan sensitivity. Macam contoh orang Melayu silat, orang Cina taekwondo kan, macam orang India silambam. Kita tak boleh cakap, kau ingat kau punya masyarakat bagus, jom lawan aku. Tak boleh. Pasal kita, bila kita belajar, jurulatih kita akan cakap pertama sekali, we have to respect each other. Macam mana kita boleh duduk dalam satu bumbung sedangkan kita background yang different? Faham tak maksud saya? Jadi kita tak boleh compare tau tuan sebenarnya. Kita tak boleh compare the sports, because most of like sukan diorang ni, diorang ada hero diorang ada idola. So kita tak boleh cakap dia lagi hebat. No, yang hebat hanyalah yang satu. Tapi kita ni sebagai hamba, kita menjalankan tanggungjawab kita dan kita memanfaatkan kurniaan dia. So kita tak boleh nak salurkan kekuatan tu ke arah jalan yang salah. Betul. Mungkin satu hari kalau orang nak cabar saya, mungkin orang tu background dia Muay Thai, saya cakap boleh tuan, tak ada masalah. Tapi kalau awak cabar saya, awak kena ikutlah style saya, sebab awak yang cabar saya. So saya cakap, dia kena main boxing lah. Kan? Kalau saya nak cabar contoh Tuan Yusof background taekwondo, saya kena belajar taekwondo, sebab saya nak cabar. Sebab tuan yang nak cabar kan. Cerita dia macam tu. So I have right to set, because you want to challenge me. Sama macam boxing, orang nak cabar saya akan letak certain amount, then have to sign the contract. Kan? So that means dia kena follow lah. Dan macam saya cakap tadi, tak boleh ada rasa ketidakpuas hatian dan juga compare. Sangat bahaya. Jadi masalah dia dekat sini dalam persoalan yang saya lontarkan time tu, is comparison tu lah. Comparison yes. Banyak orang salah faham. Tapi sebenarnya salah saya juga. Saya maybe tak patut lah tanya soalan tu. Bukan sebab Tuan mungkin macam Tuan cakap lah, Golden Boy pun Tuan tak kenal. So awareness tu okay, tapi lepas ni dah jadi, mungkin awareness tu lagi menebal lah kan. Tapi okey lah bagi saya, at least sekarang saya tahu kan. Kalau betul. Tak, bukan saya je, saya rasa ramai je tak tahu benda ni. Tapi saya rasa apa yang Tuan buat ni bagus. Sebab kalau Tuan tak buat macam ni, tak expose lah kami. Macam Jojo, macam contoh Jojo kan, sekarang nama dia tengah hype vibe kan. Kenapa orang kena Jojo? Sampai saya nak beli coklat kat Langkawi pun aunty tu cakap Jojo. Oh ya? Ya, sebab dia cakap macam mana? saya pakai baju fight saya lah. Oh you boxer ya aunty. Sebab tu saya punya macam brother-in-law lah. Okay. Dia Malaysia punya boxer lah. Iya ke? Kenapa saya kena Jojo lah? Saya cakap itu tu kan. Oh ya? Jadi maksudnya apa yang Tuan buat exposure bagus lah. Cuma bila mana kita cerita pasal exposure, kita kena sama-sama lah bantu dan kita sama-sama menaikkan. Bagus lah actually apa yang Tuan cuba buat ni. Saya sangat puji. Cuma orang kat luar tak boleh salah faham. Sebab dari sudut positifnya sukan, dari sudut negatifnya comparison antara sukan. Okay, faham. So in order untuk dapat exposure tu, kita anggap sebagai pros lah. Pros orang panggil. Yes. Akan datang juga dengan cons, iaitu okay, yang ni cons dia, tapi next time maybe kita improve supaya yang kita spread hanyalah positivity saja kan. Betul. Sebab tak guna juga kalau kita nak buat kita dapat expose ataupun kita dapat kira dikenali dengan negativity pun. Betul. Bagi saya pun tak function juga, sebab tu bukan the main goal of podcast ni pun. That's why. Untuk negatif. Tak ingat apa, saya saja nak terbang ke Sarawak supaya kena tibai dengan semua. Jauh itulah tu. Kos kot. Betul. Berapa duduk Airbnb lagi kan. Betul. Spend masa lagi.
So itu juga tapi tak apa, alhamdulillah learning curve untuk saya. Okay, so tuan ada apa nak tanya? Saya nak tanya lah tuan, berkenaan dengan isu semasa yang melanda sekarang ni kan. Cik, wah macam-macam berita. Dah macam berita lah. Okay. Isu SPM tu tak penting. Okay. Kan tuan kan, sebab pada saya tuan kena clarify kan perkara ni supaya orang kat luar semua faham apa maksud yang tuan sampaikan. Macam kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita satu hati, satu jiwa. Apa pun kita support. Tapi bila mana ada satu perkataan yang disalah erti, salah faham, yang mengguris hati, kita kena cepat-cepat betulkan. Sebab saya takut benda tu akan merebak dan jadi parasit. Faham. Okay, so macam mana tuan? Benda tu dah merebak dah. Dah bereset dah. Saya ni memang nak ambil masa nak jumpa tuan, nak tanya benda tu je sebenarnya. Okay. Boleh lah kot saya try cerita sikit. Ada sebab ramai orang macam terkilan, Yusof asal tak buat reaction ke apa pasal benda ni. Pasal benda ni makin besar. Banyak sangat artis pun dah mention pasal benda ni. Tapi saya chill, saya tak ada buat apa pun. Yang pertama sebab saya tak baca pun reaction apa semua. Kecuali kalau orang DM ni saya check lah juga. Sebab tu saya boleh tahu. Sebab saya pun tak ada Twitter. Benda tu first blow up dekat Twitter. Oh, I see. Jadinya saya bukan tak nak clarify. Saya akan clarify, tapi sebenarnya macam kita shoot hari ni, esok saya ada podcast sebenarnya sebagai jemputan. Sebab saya tak suka angkat bakul sendiri. Betul. Maksudnya saya yang buat saya yang buat video, lepas tu buat cerita semua. Biarlah saya cerita dekat orang lain punya podcast. Nanti kalau dia nak marketkan benda tu macam mana, pandai-pandai dia. Faham. Okay, tapi sebab tuan pun tak tahu, saya tak tahu podcast yang akan keluar dulu ke ataupun podcast yang esok yang saya nak shoot akan keluar dulu. Saya tak tahu. Tapi mana-mana keluar dulu, yang tengok hadam je lah. Baik. So cerita dia macam ni sebenarnya tuan. First kali podcast tu bukan podcast saya. So ini ramai juga tak tahu. Ramai orang cari mana klip ni, tak ada jumpa sebab hanya ada dekat Spotify dia orang je. Okay. So siapa nak dengar full boleh search ya ke Spotify. Dekat Spotify. And video, macam mana boleh ada video kalau tak ada video? Saya cakap tadi, video tu dia orang hanya create sebagai satu promo untuk episod dia orang. I see. Jadinya tak ada full video. Mungkin dia orang akan release nanti. Tapi buat masa sekarang tak ada. Dia hanya release satu kerat video pendek yang telah diedit. Siapa yang professional, saya assume semua yang tengok ni, sebab kita tengah buat perbincangan. Jadi yang tengok mesti orang yang professional ataupun orang yang boleh katakan berpendidikan lah. Kalau tak macam mana nak tengok, nak dengar benda panjang-panjang macam ni, yang baik tengok kartun betul. So bila tengok video tu sendiri pun dah boleh nampak betapa banyaknya edit. And persoalan yang saya tanya tuan, saya rasa ramai orang tak terfikir benda ni. Tapi saya tak salahkan dia orang lah, sebab zaman video yang disalah ertikan bagi saya baru lagi lah. And jadinya ramai orang tak faham benda ni. So saya tanya tuan perasan tak? Tuan tak tahu pun saya soalan apa yang saya jawab. Betul. Jadi tu pun dah patutnya kalau orang yang boleh berfikir, dia akan tanya kenapa Yusof cakap benda ni. Betul. Kat mana yang dia menjawab ke apa benda lah, nak cari full ke apa. Kalau orang yang jenis emotional, saya rasa tuan pun setuju, zaman sekarang orang banyak emotional, betul? No tibai terus, tibai sebab dia marah, contoh kan. Tapi dia tak tahu pun kes apa. Saya kalau reply ke DM, saya cakap, korang tahu tak ni soalan apa yang saya jawab ni? Adakah jawapan ni untuk korang pun tak tahu. So korang just assume untuk korang, lepas tu tibai. Allah SWT bagi tahu dalam Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu satu berita, maka selidikilah. Betul. Tu point paling penting sekali. Tapi manusia sekarang dia tak selidik. Betul. Dia tengok berita, tak suka tibai, dia suka promote. Tapi tu yang paling bahaya sekali. Betul. Yang Rasulullah SAW bagi tahu dalam hadis Bukhari juga, orang yang menggunakan perkataan dia react yang bukan-bukan, ni mafhum je, boleh cari kat hadis Bukhari, react bukan-bukan kepada berita tanpa selidik, ni azab dia pedih. Ni mafhum So siapa yang tahu hadis spesifik boleh letak kat bawah komen. Okay, so harap tu clear. First selidik dulu. So lepas ni katakan ada apa-apa klip Jojo ke klip siapa pun, selidiki dulu. Tu yang pertama. Okay, so harap korang dah faham dari segi tu. So sekarang korang disebabkan korang dah tengok alalang, korang tak payah selidik lah, aku cerita terus. Ataupun korang nak selidik lepas ni boleh. So cerita dia masa tu kita tengah berbincang apa tau tuan? Kita tengah berbincangkan, sebab saya background agama lah, saya sekarang tahfiz kan. Jadinya kita tengah berbincangkan masalah mak ayah yang nak hantar anak dia
pergi belajar tahfiz, menghafal Quran, belajar kitab agama, tapi takut miss out on akademik ni semua SPM. Kan? Jadi kat situ saya menjawab persoalan tu. Saya nak mengconvincekan parents yang dah ada keinginan dah ni. Saya bukan cakap dengan orang marhain. Saya tengah cakap direct ke satu golongan manusia yang nak hantar anak-anak korang ni, tapi macam takut lagi, nervous lagi. Apa yang saya cakap kat situ, saya cakap saya tak nafikan saya maybe buat kesilapan dari segi penggunaan perkataan. Maybe saya tak patut gunakan tak ada value. Saya patut gunakan kurang value. Maybe sebab nak compare dengan agama kan. Jadi ni bila saya cakap tak ada value macam tu, kenapa pula saya cakap macam tu? Okay. And dekat dalam video tu, kalau korang dengar, tak ada sebab dah cut. Sebab dia kat belakang. Sebab saya lahir daripada institusi tahfiz, Quran ni semua. And bagi saya kita dah hadam benda yang sukar. Menghafal Quran ni saya tak tahu bagi tuan China, tapi bagi saya sukar. Sukar, betul. Kan? Jadinya bila dah habis kesukaran ni, masa umur saya 16, masa umur 18, saya dengan tak ada background education ni ambil SPM. Ni satu lagi, orang ingat saya tak ambil SPM. Saya DM, tak ada SPM, tak lulus SPM. Ni saya cerita. Ambil lah dia. Saya ambil SPM. Saya ambil SPM tanpa sekolah. Ambil science stream. Fizik, kimia. Bio tak ambil lah. Saya ambil 8 subjek. Fizik, kimia. Tanpa sekolah. Hanya dalam 10 bulan saja belajar 10 bulan. Tapau 6 tahun punya pelajaran. 5A, 3B. Alhamdulillah. At maths, nampak tak tuan? Memang terbaik. Itu yang saya masukkan dengan kurang value. Sebab apa saya cakap kurang value? Sebab compare bila saya dah hadam benda yang sukar ni, benda 6 tahun yang orang lain spend 6 tahun, saya tapau 10 bulan. Saya bukan nak cakap besar. Saya just nak bagi tahu apa yang point yang tak ada dalam klip tu sebenarnya. Itu dia yang membuatkan saya cakap, bila kita dah hadam benda yang sukar, benda yang setakat SPM ni, something like that je maksudnya. Okay? And kena keep in mind, bila saya belajar 10 bulan, saya belajar 6 tahun pelajaran, semua serentak. Kalau saya bagi perumpamaan lah untuk yang mungkin boleh relate, katakanlah korang belajar fizik ataupun maths. Logik ke saya tanya tuan, kalau kita belajar tu form 4 dengan form 5 punya subjek serentak, tak logik. Betul. Sebab dia berkait. Contoh nak belajar kimia form 5, kena belajar form 4 dulu. Tapi saya belajar serentak dua-dua. So orang takkan boleh brain benda tu. Ini yang saya nak masukkan, saya nak mengconvince parents tu. Itu je sebenarnya. So apa pendapat tuan? Tapi pada saya, Allah kurniakan awak kelebihan sebenarnya. Saya memang sangat salute lah dengan cerita awak ni. Okay, which is awak sekolah tahfiz dulu, and then awak ambil SPM dalam 10 bulan. Pada saya tu pun incredible lah. Tapi saya ramai tuan macam tu. Ramai macam tu. Kawan-kawan saya ramai. Sebab dia key dia untuk saya perasan pattern lah. Untuk unlock benda tu is kena finish the first part tu. Tak boleh expect tak finish tu, lepas tu tiba-tiba nak sapu semua. Tak boleh lah. Tapi saya nak tanya awak, macam dekat sekolah kita ambil SPM ni semua kan. Okay, lepas tu bila time belajar, bila saya buat diploma, degree semua lah kan, tapi tak semua subjek pun guna base yang kita belajar kat SPM tu. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, apa yang aku kira sampai berseliat-berseliat dengan ni, pada senang kan. Tapi sebenarnya ada benda senang sebenarnya masa dekat universiti tu. Cuma dekat sekolah tu basic lah. Dan apa saya cuba nak sampaikan, SPM tu adalah basic, fundamental untuk kita proceed untuk ke next level. Bukan saya tak cakap penting juga SPM tu. Cuma kita kena memudahkan student supaya student ada pilihan. Okay, so bila dia terlalu burden, nanti dia suka nak buat pilihan mana yang terbaik. Sama dia nak jadi science stream ke, skill ke. Pasal saya background skill, saya art design, so saya tak minat science stream. Art saya tuan. Saya reka cipta. Jujur art saya reka cipta. Reka cipta tuan. Saya reka cipta, saya art design. So memang tak minat science stream. Tapi bila saya move to university, saya tak belajar pun reka cipta tu. Saya jumpa juga admin. Saya jumpa juga. Jumpa juga? Kat universiti? Kat universiti. Belajar quality management, and then belajar ada finance sikit kan. Ada juga rumusan-rumusan tu. Tapi penting lah juga SPM tu. Cuma pada masa ketika sekarang ni, sebab trend kan, easy money, senang buat duit, and then diorang cakap education ni tak penting, yang penting sekarang cari duit. Betul, hidup sekarang ni keras adik-adik.
Okay, macam Azri Walter. Hidup ni keras, semua benda perlu duit. Tapi kena ingat, bear in mind, education is the most important thing. Education is the orang kata foundation yang membawakan awak ke sesuatu. I mean like kejayaan tu education. Okay, even cara kita berbual, cara kita cakap dengan orang yang ada education, dia punya brainstorming dia tu lain. Dan dia punya I mean like response dia tu lain. Okay, macam kami atlet, kami pun bukan all the time belajar tau. Kadang tengah tournament ada trial SPM, kita tak belajar pun, tu jawab. Memang tengah langgang lah. Trial 8D pun ada. 8D, 7C kan. Tapi bila time betul-betul nak SPM, kita stop kejap sports, kita fokus lah. Tapi kita punya target tu just nak ambil SPM ni sebab ini adalah syarat untuk kita masuk universiti. Kalau terlalu take serious sangat kan, memang dia cakap SPM ni terlalu sukar lah, aku malas nak ambil SPM. That means dia tak ada aim lah untuk next step dia. Dia tak ada mission dengan vision lah. So kita balik pada mission dengan vision. Sebab tu kalau saya dapat bercakap dengan adik-adik yang tak nak ambil SPM ni, what is your vision? What is your mission in life? Kalau umur 17 tahun pun tak tahu apa nak buat, just nak cek duit. Sampai bila awak boleh cek duit? Dan benda tu saya selalu bercakap dengan anak-anak murid saya dekat Johor. Kenapa tak nak sambung belajar? Sedangkan perkara tu sangat-sangat penting. Kerana apa? Education tu yang akan melayakkan awak untuk kerja dan gaji awak berapa. Dan tuan pun juga bagi saya lah, boleh kata one in a million juga lah. Sebab atlet wakil Malaysia and ada sampai master. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. So itu something boleh cerita lah sikit apa yang what drive me to that. Yes, apa yang menolak tuan sampai ke tahap tu? Okay, pertama sekali family lah. Mak ayah saya. Okay, ayah saya sekolah sampai SRP waktu tu. Kehidupan dia yang susah. Mak suri rumah, ayah private police. Beliau terpaksa bekerja untuk menyara keluarga. Jual surat khabar, jual air, jual. Ayah saya hidup susah. Dan dia menunjukkan itulah sebab kenapa dia berhenti sekolah. Dan mak saya pula educated. Dia ada STP and then dia ada degree. And then mak saya kerja dan kerajaan kan, walaupun dia ketua kerani tapi still dalam kerajaan, secure, ada rumah, ada kenderaan, boleh besarkan anak. So dia ada dua situation yang berbeza yang saya nampak tau. Tapi ayah saya hardworking, mak saya education. So hardworking and education is penting. So saya match-matchkan dalam perjalanan hidup saya. Saya bukan dilahirkan sebagai pelajar yang cemerlang. Saya tak 9A pun, saya tak 5A pun. Saya UPSA 1A, PMA 1A, SPM 1A. Dan saya puas dicemuh pada waktu ketiga itu. Dan mak ayah saya pun waktu ketiga itu memang tak berapa happy lah dengan result exam saya. Saya dikelilingi oleh saudara mara yang belajar pandai-pandai, okay, kawan-kawan yang pandai. Tapi macam saya cakap lah, saya membuktikan kepada mereka bahawa tak semestinya saya tak berjaya dalam SPM, saya tak berjaya dalam kehidupan. Dan apa yang saya cuba sampaikan, dan saya belajar sampai ke pelajaran yang tertinggi, sebab saya nak buktikan bahawa ilmu tu dia tak akan stop sampai umur 17 je. Kalau saya gagal waktu sekolah, Allah akan bagi rezeki mungkin lepas waktu sekolah. Percaya, sabar, usaha, konsisten. Dan Alhamdulillah, saya berjaya merealisasikan dan membuktikan bahawa tak berjaya kat sekolah tak semestinya tak berjaya dalam kehidupan. Betul. Sebab saya pegang satu benda je tuan. Orang bercerita pasal 9A SPM sampai bila je? Mungkin waktu time musim SPM je. Tapi bila orang cerita pasal kejayaan hidup, Alhamdulillah kerja okey, Alhamdulillah kejayaan macam ni macam tu, orang akan sebut. Dan kedua ibu bapa akan terus bangga. Dan itu yang saya sampaikan dekat mak ayah saya. Mama ayah, inilah yang saya mampu buat sepanjang hidup saya untuk buat mak ayah bangga. Walaupun saya tak dapat naik pentas untuk jadi pelajar yang terbaik, tapi saya menggantikan dia dengan menjadi someone even better lah. Saya buktikan kat mak ayah saya. So yang membantu tuan dalam proses untuk mendapat sampai tahap master ni is nak membuktikan tu lah. Dia bukan terlalu membuktikan, dia jadi dendam pula kan. Tapi what drive and motivate me lah, it's prove them wrong lah. I see. Even in sports pun sama. Saya sometimes ada waktu ketika kita down, ada waktu ketika kita sebagai seorang atlet mesti ada down up kan, upside down. So saya akan motivate diri saya tau. Sebenarnya apa yang saya buat ni saya nak tunjukkan kepada siapa. Dan takkan saya nak buat halfway. Mesti lagi banyak orang akan tertawa dengan kita. Sebab tu macam kita fighter ni, kita tak boleh give up. Sebab apa tahu tuan, bila kita give up, ramai orang dah ready nak gelakkan kita. Sebab ramai orang tu dia tak mampu untuk capai ke tahap tu. Dan dia akan cuba sedaya upaya untuk jatuhkan atlet-atlet ni.
Memang macam tu kan. Tuan rasa That's tu life. Welcome to the real life. Yeah. Interesting Yeah. So saya nak cuba aplikasikan dalam kehidupan. Dan Kejap tuan, saya nak go in depth lagi dekat part tu tadi. Sebab saya rasa saya berada di fasa tu yang mana saya dapat merasakan yang mana banyak orang yang tak nak saya continue podcast ni. Okay. Dia nak Yusuf dah buat mistake kat Jojo. Contoh kan, Yusuf stop benda ni. So diorang akan datang kepada setiap episod baru saya, kau apa tak stop lagi? Asal kau ni kental sangat? Dia tanya kan. So bila saya nak berbalik tanya kepada tuan pasal benda tu, tuan boleh share tak pengalaman paling kesan terbesar lah dari segi orang cuba menjatuhkan tuan? Actually adalah beberapa kali. Dan saya pernah lalu apa yang tuan lalu ni dulu. Waktu saya 7 tahun lepas lah di SEA Games KL. Saya nak tanya tu. Saya kalah dalam masa berapa saat tu saya kalah. Orang semua ketawa kan, semua kutuk lah. Orang Malaysia. Orang kutuk lah. Kalau saya baca saya boleh anxiety, confirm. Saya makan ubat. Saya makan ubat psikiatrik, confirm. Sebab tuan tahu tak, saya berkorban. Saya tinggalkan isteri saya mengandung. Saya duduk di Kazakhstan 4 bulan bersama kawan-kawan saya yang lain. Uish. Kita orang tak ada duit nak makan tau. Kita orang puasa, kita orang masak sendiri, uli tepung, buat kuih kari pap sendiri. Kita orang pakai duit shilling je, kita orang nak top up handphone. Kita orang susah kat sana. Saya pergi Azerbaijan, saya kena berlawan kat sana bersorang dengan kawan saya berdua. And then kita pergi ke Kyrgyzstan, 4 bulan kita berkorban. And then saya balik, isteri saya bersalin. Hari pertama saya nak kena quarantine tu, semalam tu isteri saya bersalin. Baru anak baru deliver. And then yalah, saya berlawan dengan keadaan anak yang baru lahir, dengan isteri yang berpantang. Saya sangat-sangat waktu tu nervous. Tapi nak dijadikan cerita sampai ke final, Allah tu cakap rezeki sampai situ. Saya dah cuba sedaya upaya saya sampai ke final tu. Kenapa orang menidakkan dan juga mempelekehkan perlawanan tersebut? Orang kata nilai setitik rosak susu sebenarnya. Habis semua. Memang betul lah benda tu. Tapi kan yang saya dah lalu perkara tu tuan. Saya cerita dengan awak. Tapi macam saya nak cakap lah, benda yang paling penting waktu tu yang memotivasi saya adalah keluarga. Tak ada apa lagi lah yang saya nampak. Kawan ke apa, sahabat saya tolak tepi dulu. Tapi saya nampak keluarga. Saya motivate diri saya, kalau betul-betul kau nak teruskan perjalanan ni, kau kena fikir keluarga. Jadi saya membuktikan bahawa tiada yang mustahil dan gagal tak semestinya gagal selamanya. Alhamdulillah ada 5 koleksi tali pinggang sepanjang bergelar atlet profesional dan saya ada plan untuk saya ke Amerika. Alhamdulillah. Tapi saya still curious tuan dengan tuan tak belajar psikologi, saya pun tak belajar psikologi lah. Tapi sebab kita hanya belajar daripada pengalaman kehidupan kan. Jadinya saya curious. Dah berperang sehabis baik, diorang tak faham tau. Like combat sport ni dia main dengan nyawa. Boleh apa boleh jadi atas tu tau. Betul. So dapat tempat kedua pun dah gempak gila. Alhamdulillah. Tapi pun kena temuan Kena. daripada fan negara tu sendiri. Negara apa? Fan Malaysia. Yelah like negara Malaysia lah kan. Betul. So macam saya memang takkan dapat faham lah kan. Okay, dia pelajaran yang kita dapat yang kita learn lah that time ataupun sekarang tuan. Kita tak boleh expect orang semua tahu tau apa yang kita lalui. Dan kita tak boleh nak kena bagi tahu dia orang apa yang kita lalui. Kau tahu tak aku sebenarnya susah. No. Because at the end of the day, dia orang tak bantu kita pun. Dan awak atas usaha awak, atas rezeki awak. Tapi itu dugaan dia. High risk, high return lah senang cerita. So awak mampu tak hadap dugaan ni? Kalau awak mampu, awak antara insan yang terpilih. Saya tak cakap saya insan yang terpilih tau. Tapi apa yang saya lalui ni, kalau saya fikir orang lain boleh bunuh diri. Ya betul tuan. Ya Allah. Cepat-cepat bukan ikat terkejut ni, tak ada cerita. Tapi apa yang menguatkan semangat, keluarga lah. Dan agama lah. Agama, rely on Allah lah. Sebab tu saya selalu ikut Khabib dia tak takut siapa pun kat depan dia. Dia rely kat Allah. Dia punya tahap berserah tu, macam orang kata, memang sampai kat soul lah. Dia lemah dengan Allah je. Gila tak? Dengan manusia dia tak lemah, babe. Jadi saya ambil motivasi tu Khabib memang insan terpilih lah. Jadi benda tu yang saya bawa. Sembang pasal Khabib tu kan. Tuan rasa asal fighter-fighter yang lahir pada Dagestan ni memang different breed tu rasa. Okay, saya cerita dengan tuan diorang kat sana memang membesar dengan macam-macam jenis sukan. Tetapi diorang kena belajar martial art. Like Kalau kena
dia wajib. Kalau dia tak belajar, dia digelar pondan. Kalau bahasa Rusia, pidaras. So kalau dia tengok tuan ni tak belajar martial art, kau jangan geng aku lah. Kau pergi jadi tukang masak. Yes, diorang kat sana memang aktiviti diorang memang berlawan je. Tak boxing, MMA. Tak MMA, judo, taekwondo. Memang dia dah diajar. Memang culture sports dia. Sebab tu diorang semua kuat-kuat. Sebab diorang dah berlatih daripada umur 5 tahun. Macam kita baru kenal sukan martial art umur 15, 18, ada yang 28. Tu pun ada DM saya. Masih cepat ke lambat tuan? Saya cakap it's never too late as long as you minat kan. Kalau dah takdir you start umur 28, saya boleh buat macam mana? Tapi back pada culture lah. Sebab culture yang membuatkan you start umur 28. Tapi kalau you membesar dalam suasana memang fighting punya suasana kan, dekat Rusia semua pakai topi Khabib daripada umur 4 tahun, you tengok pun, ya aku nak jadi Khabib. You kena jadi someone yang iconic, yang memotivasikan orang. So itulah dia sebenarnya perbezaan negara dia. So dari segi culture yang buatkan dia orang lagi kau daripada kita kan. Betul. Tuan ada tahu tak mana-mana negara ataupun culture yang seakan-akan macam tu? Russia, Kazakhstan, yang tempat-tempat tuan Uzbekistan, pergi tadi tu. Sebab tu ke tuan pergi Azerbaijan sebab kita berguru di sana. Sebab sana sukan boxing memang terbaik lah, antara terbaik kat dunia. So kita berguru kat sana, bertapa kat sana kan. Wish, interesting. So cost macam mana tu tuan? Waktu tu ditanggung lah Majlis Sukan Negara. Tapi biasalah kita remaja, nampak baju nak beli, nampak kacang nak beli, tengok wayang, makan burger, jom cukup bulan duit tak ada. Okay. Tapi kesusahan lah, banyak kesusahan daripada kesenangan yang kita hadapi. Jadi sebagai kawan-kawan, sahabat ataupun luar sana, kita tak boleh terlalu mencemooh tanpa kita selidik. Okay, kita kena kenal dan kita tahu kesusahan dan kepayahan sebagai seorang atlet. Contohlah, even dalam kehidupan pun, macam awak contoh, kesusahan awak macam mana awak hadapi, orang mungkin tak tahu. Tapi disebabkan satu statement yang buatkan orang semua bash kan. Tapi pada saya, elok kena betulkan supaya persepsi orang tu akan nampak positif. Macam contoh baru-baru ni kepada adik kita Jojo kan. Tapi tak apalah, kalau Jojo dia nak cabar sangat, dia cabar saya. Kalau nak cabar, dia cabar saya. Biar dia lawan saya. Kita tengok. Sebab boxing dengan Muay Thai pun tak jauh kan. Jadi kita set satu fight. Saya panggil, Jojo come lawan dengan saya. Kan? Agak merunsing kan okay, kalau betul-betul nak cabar lah kan. Okay, kita tengok yang sama sports. Okay. Tapi sebab tuan pun dulu MMA kan? Pernah. Cuba cerita sikit macam mana tersesat dalam MMA. Okay, sebenarnya cerita dia macam ni. Waktu saya habis degree, saya grad, saya dah tak nak dah main boxing ni. Saya dah tak nak dah boxing ni. Sebab saya rasa macam sampai sukma je. Sampai situ je level saya. And then saya bekerja, saya kerja kat gym, saya jadi personal trainer. Tu pekerjaan pertama saya. So dekat gym saya tu memang orang tengah sibuk MMA. Pada waktu tu tahun 2013. Sukan tu tengah grow kan. So ada satu sahabat saya ni daripada Filipin. Dia cakap, bro, come lah join. No, I don't like brawling apa semua, bergumpal, bergesil, bercium ni, gigit telinga, dia tak nak. Tapi yelah, memang sukan tu macam tu, awak kena rapat kat badan pasal tak nak orang kunci awak punya tengkuk. Tapi ada gigit telinga tu ke? Tak adalah. Biasanya ada telinga akan terkopik, terkeluar sikit macam apa, cauliflower kan. So memang sukan tu perlukan pergerakan yang macam tu. Jadi saya tak minat, saya boxer. Tapi nak jadikan satu cerita, bila saya training, saya tumbuk punching bag, memang MMA tu punya coach cakap, you should try. Saya try lah pertama kali. Saya try, saya belajar kick, saya belajar ground and pound. Tapi dia berbekalkan kita stand fighter. So kalau orang mix martial art, kalau dia boleh bertumbuk, that means ada kelebihan. Macam contoh, kita tengok Khabib kan. Khabib dia wrestling, tapi dia kekuatan dia pada tumbukan dia. So dia mempunyai kelebihan yang orang tak boleh lawan, nafikan. So kena tumbukkan dia, mesti knockout. So buat apa dia nak susah payah untuk ground kan. Jadi bila saya main, saya banyak kepada tumbukan. So tu kelebihan. Okay, sorry cut. Tapi just untuk clarify, untuk maybe ada yang tak faham, MMA ni style dia apa sebenarnya? Sebab dia mix kan. So sebenarnya style dia apa? Okay, nama pun mixed martial art. Okay, dia boleh kick, dia boleh ground and pound, dia boleh tumbuk, dia boleh kunci. Okay, dia boleh submission. Tapi kebanyakan MMA punya atlet, background dia adalah daripada judo, daripada BJJ. So itu memang kelebihan dia. So bila dia tangkap awak, dia kunci, awak tak boleh buat apa. So kepada atlet
macam Muay Thai tinju ni memang ada susah sikit. Dia kena belajar ground fight. Dia kena belajar kunci. Tapi kelebihan untuk atlet MMA ni of course daripada sukan-sukan yang kunci, and then sukan-sukan yang menghempas macam judo. Kelebihan dekat situ. Cuma mereka perlu belajar tumbuk je. Tapi macam kita boxer, kita kena belajar skill untuk take down dan juga skill untuk submission. Memang susah sikit lah. Tapi kalau you rasa benda tu ada potential, why not? Tapi saya nak tanya tuan, sekarang ni tuan ada praktis apa-apa? Martial art ke? Martial art sekarang ni, saya tak tipu tuan, sebenarnya kita orang baru je tadi pagi kita pergi gym, saya dengan Asad lah. Lepas tu cakap, kita daripada minggu lepas lagi cakap nak, sebab teringat malam ni kelas boxing. Saya daripada minggu lepas lagi dengan Aziz Walter kita orang bincang nak start kelas kat Damansara yang tuan cakap minggu lepas betul. Tapi tak start lagi. Lepas tu cakap, Asad tak boleh jadi ni, dah lambat kan, kita kena start juga. Kalau orang lain tak nak start, kita start. Sebab yelah kita yang miss out masa tu kan. Masa ni bergerak. At least kalau kita start dengan seminggu sekali, slow moving to dua kali seminggu, boleh jadi. Sebab saya ada masalah lutut. Okay. Kalau tuan tahu tak, tuan tahu ACL tak? Tahu. Saya due operation maybe tahun ni. Tapi like saya still push off sebab macam saya bekerja ni semua kan. Yelah betul. So itu je lah masalah. Tapi saya at least saya nak master pad work kan. Saya tak ada masalah untuk setakat 2-3 langkah. Cuma maybe kalau sparring akan ada problem sikit. Tapi memang goal saya memang nak, saya dah main dah dengan punching bag. Sebab kat gym saya pun ada punching bag. Cuma dengan orang belum lagi lah. Tapi memang insyaAllah try lah. Kita boleh try. Boleh. kita boleh match. Mungkin awak call out YouTuber kat Malaysia ni kan. Kita buat. So tuan, saya memang pasal saya nak pergi start gym ni. Tuan punya gym tu tak ada kat KL lagi lah? So far sekarang saya punya akademi di Johor Bahru. So gym saya buat kelas tu pun saya sewa. Okay, apa tuan punya goal sebenarnya dengan akademi tu? Okay, akademi saya ni, saya punya matlamat utama adalah memang wujudkan akademi lah. And then yang kedua, saya nak cari pelapis untuk menggantikan saya. Dan bukan saya lah, macam kita atlet dalam sukan ni tak lama. Paling lama pun 20 tahun je lah. 20 lebih tahun kan. Sebab mungkin akan ada faktor-faktor lain. So sekarang dah tiba masa untuk saya cari pelapis untuk menggantikan saya. Dan pelapis tu adalah daripada akademi saya, Golden Boxing Club. So Golden Boxing Club ni dia melahirkan atlet-atlet tinju yang mempunyai minat yang sangat tinggi tapi kurang platform. So saya menyediakan platform melalui Johor Boxing Fight Night ni bersama kawan-kawan saya yang buat. Kita menyediakan platform kepada atlet GBC dan juga atlet-atlet tinju di sekitar Johor Bahru dan Malaysia untuk tunjukkan bakat. Sebab kita mempunyai ramai bakat tuan, cuma kita tak ada platform. Bukan kata boxing lah, even sukan-sukan lain pun kan, kalau tak ada someone yang nak fight untuk sports tu, maka sports tu pun akan jadi hilang, hanyut. Jadi apa yang cuba saya nak buat ni adalah kita fight for the sports. So kita giving the platform for the younger generation. But at the end of the day, diorang yang dapat kejayaan tu kan, platform. Cuma sekarang saya nak buat kelainan sikit, which is saya nak promote boxing tu through celebrity and influencer. Tu punya goal lah. Sekarang ni saya punya target mission tu. Memang boleh berlaku kat Malaysia? Boleh berlaku, insyaAllah. Tak mustahil. Kita cuba buat. Kalau orang tak buat, kita cuba buat. Dan saya harapkan sokongan lah daripada semua pihak mana yang tengok ni kan, supaya bantulah untuk kita build up kan this new community kan. Asyik gaduh dekat TikTok ya, asyik komen-komen buat apa, turun training tengok kan. Kita training, kita test kan. Saya rasa benda ni dah banyak kali, dah lama dah berlegar dalam dunia social media lah pasal influencer punya fights kan. Cuma saya tak pernah jumpa lagi lah orang seserius tuan bila berkata-kata tentang benda ni. Nampak macam serius benar Saya ada target saya. Ada target sendiri lah. InsyaAllah semoga Allah mudahkan urusan tuan. So jadi kalau dari segi gym tu tak ada plan untuk, InsyaAllah ada rezeki. Kalau dipermudahkan, mungkin saya akan franchisekan lah ke akademi tu, ke KL, mungkin ke Melaka, ke Sabah, Sarawak, insyaAllah. Dan sekarang ni pun saya ada plan juga untuk kembangkan lagi akademi tu. Saya ada juga ajar dekat gym-gym yang kecil-kecil ni kan. Cuma saya nak orang tahu bahawa kelas boxing ni, jurulatih boxing yang bertauliah je yang boleh ajar. Sebab saya tak nak diorang ni macam skill pelik-pelik mana datang kan. Diorang kena belajar basic dan fundamental. Sekarang saya tengok skill ada yang macam ni, ada yang macam ni kan. Jadi saya nak kena perbetulkan. Tu tanggungjawab saya. Kalau saya tak betulkan, gagal lah mereka. Untuk gagal saya mendidik kan, gagal lah mereka untuk jadi atlet yang berjaya.
Faham. Saya nak tanya Tuan lah kan. Tadi Tuan ada cakap tau, yang mana Tuan nampak route ke Amerika tu. Tuan boleh cerita sikit? Okay, actually like this. Benda tu saya dah plan dah lama dah. Daripada saya start, memang saya punya target, saya nak pergi Amerika instead of berjalan. Tapi saya nak berlatih kat sana. Saya ada macam mission saya nak berlatih dekat Wildcard Gym tu, tempat Manny Pacquiao training kan. So memang saya punya dream lah. And then saya nak tengok macam mana dia orang training, macam mana dia lahirkan world champion. Pasal saya tengok kebanyakan atlet-atlet Asia yang dah pergi profesional menjadi juara-juara dunia ni semua duduk di Los Angeles. Los Angeles dengan Las Vegas sebelah je, Hollywood. So bila dia fight, dia pergi Las Vegas. And then dia punya purse money pun good. So saya berbincang dengan promoter, saya cakap macam mana kan, pada waktu awal peringkat awal sebelum ni agak susah, kerana satu mungkin sebab rekod dan satu mungkin sebab promoter kan. Jadi sekarang ni ada promoter yang mampu untuk bawa ke sana. Ada, cuma tapi Tuan punya rekod nice juga, saya tengok. Alhamdulillah 13-1. Oh, 13-1. 13-1. So dia nak minta saya fight untuk satu international level dan juga slot in dalam international punya ranking. Sebab sekarang saya dah ada dalam Asian punya ranking. So saya nak improve kan lagi kan. Saya nak improvise kan lagi career saya. Bila dia dalam international ranking, baru kita boleh ke sana. Hari tu Tuan juara Asia. Asia Continental. So bila dah juara Asia ni, the next level is dunia lah kan? International, yes. International. So kalau menang kira world champion lah. Dia tak world champion lah, dia akan ada slot in dalam world ranking. So world champion dia akan tengok ranking, dengan siapa dia nak lawan. Oh, dia pilih kat situ? Yes, dia punya promoter akan pilih from ranking 1 to number 10 for example lah. So kalau let's say dia cakap dia nak fight nombor 7, so yang terpilih nombor 7 lah. Sebab macam mana dia boleh slot in dalam ranking tu? Sebab dia dah jadi juara international. Dia mungkin dah jadi juara Asian Pacific, dia mungkin dah jadi juara Ocean Pacific. So dia slot in dalam ranking tu. So saya nak duduk dalam ranking tu. Okay, so sekarang Tuan belum ada dalam ranking? Belum lagi. InsyaAllah bulan 4 ni saya akan bertanding untuk next. Agak-agak berapa fight untuk Tuan masuk dalam ranking tu? Lepas bulan 4 ni insyaAllah dia akan jadi different story lah. Kalau Alhamdulillah semua okey, ada kepada kalian masuk dalam ranking tu? Yes. Oh ya? Saya pun dalam proses. Sebab Tuan pun datang daripada Asia kan. So dah menang. So sikit je lagi lonjakan. Betul. So even kalau dalam Asia pun dia orang dah nampak, dan saya pun ada beberapa offer juga. Dan baru ni pun saya ada terima offer juga main di US. Cuma offer fight tu terlalu singkat. Saya perlukan masa at least 3 bulan untuk prepare and visa apa semua kan. Dia saja tu bagi last minute. Tuan jangan ambil Tuan. Jangan kena game. Jangan kena game orang. Sebab tu jadi boxer ni dia kena always prepare kan. Dia tak boleh habis fight dia relax, dia chill, tak boleh. Sebab opportunity tu datang bila kita tak sangka kan. Betul. Tu saya cakap, boxing ni dia ada kaitan dalam kehidupan juga. Kan? Kalau you tak hard work, you tak akan dapat the best result. Kalau you tak prepare, you tak akan ready untuk challenge. Kan? So that means dia ada keunikan dia sukan ni. Orang selalu cakap luck tau. Contoh macam boxing ni kita bagi perumpamaan boxing lah. Boxing tiba-tiba luck, dia dapat satu shot tu kena. Lucky punch. Padahal sebenarnya in order untuk bagi saya lah, ni kalau perumpamaan kita ambil boxing, in order untuk dia dapat kebarangkalian yang tinggi untuk dapat shot tu kena clean, contoh berapa banyak praktis yang dia perlu buat untuk perfectkan sampai dia dapat letak opponent tu dalam situasi yang terbaik untuk dia finish kan. So sama juga macam contoh kalau dari segi besar sikit, kita tengok Tuan punya boxing, untuk in order untuk Tuan dapat lucky offer fight tu, berapa banyak fight yang Tuan kena lawan untuk dapat. Orang akan cakap nasib dapat offer, padahal berapa banyak fight kan. Contoh macam ada orang cakap saya nasib dapat podcast dengan Jojo, tapi sebelum tu berapa banyak podcast yang saya kena buat untuk dapat podcast dengan Jojo. Berapa banyak podcast kena buat untuk Tuan pun dapat masuk podcast saya, contoh kan. So itu at the end of the day, kita just meningkatkan kebarangkalian. InsyaAllah kalau semua okey, Allah susun cantik, kita akan dapat peluang tu. Betul. Cuma kita kena sabar dan trust the process. Sebab kejayaan akan menanti untuk orang yang sabar. Kadang-kadang dah usaha tapi tak sabar. Nak cepat, semua benda nak cepat, terburu-buru, tak boleh. Dia kena sabar. Sebab apa? Sebab bila lambat kita naik, lambatlah akan turun. Betul. Itu saya pegang dia punya prinsip tu. So kalau kita tak sabar, cepat naik, dia akan cepat turun. Sebab kita dalam fasa yang premature tau. Untuk kita cepat naik macam tu mendadak kan. So kita kena hati-hati dekat situ lah dalam perjalanan. So saya relate juga dalam kehidupan juga. So kena sabar dan trust the process. Tapi saya ada bad news untuk Tuan. Sebab saya baru check tadi. Sekarang ni, kalau salah boleh Tuan boleh baiki betulkan lah. Saya check WBC
World Champions kan Canelo dalam tuan punya kategori betul. So tu macam mana tu tuan? Ni Canelo ni tuan. Tuan kalau lawan Canelo tutup mata best. buka dia dah kat tempat lain lah. Kalau lawan dia memang best gila lah. Ya, Tak kisahlah apa jadi result pun. Tapi saya memang Tapi dia memang rendah tapi dia dalam kategori tuan. dia kuat. Dia kuat. Mexico ni dia sebab dia daging, dia suka makan daging Mexico kan. Oh ya And then dia punya system training pun beza. And then dia punya suplemen perubatan, lifestyle lah senang cerita. Okay, kita balik kepada cerita lifestyle. Tuan makan macam mana? Saya daily Ya harian. Okay, saya bagi ya sekarang. Pukul berapa breakfast, lunch, dinner? Okay, kita cerita lifestyle. Okay, saya sekarang ni dalam fasa cutting tuan. Oh, cutting. Okay. Saya tahu, tuan tahu tak, saya bukanlah bodybuilder, tapi saya dah 7-8 tahun berkecimpung dalam bina badan, tapi bukan kompetitif masuk pertandingan apa, just gym memang. Itulah tempat pertama saya bina disiplin. Macam tuan maybe dengan tinju, saya bina disiplin saya dengan gym, pemakanan. Sebab saya pernah gemuk dulu masa kecil, lepas tu pernah kurus sebab takut makan, so belajar slow-slow. So mungkin sebab tu lah kalau tuan tak ada, tuan terkejut kenapa saya tahu sikit pasal pemakanan kan. Okay, so saya sekarang ni dalam fasa cutting, kalori harian saya tak banyak sekarang ni, dalam 1,400-1,600 macam tu. Lebih kurang saya lah. Oh lebih kurang. Tuan cutting sekarang? Tak cutting lah, tapi memang kalau kita tuan boxer, makan tak banyak kalau macam kita boxer, kita bukan tak banyak, 1,400 tu quality food. So dia dah kenyang dah. Betul. Okay. So saya sekarang ni dalam pagi biasa kopi je, tapi kopi saya bukan black lah, saya letak full cream, susu. Lepas tu saya takkan makan, saya settlekan kerja. Sebab kalau saya makan, otak saya tak boleh fokus. Saya jenis macam tu, makan dia akan hayung ngantuk. So tu tak makan sampai lebih kurang dalam pukul 3-4 petang. 3-4 petang. Kalau saya rasa lapar sebelum tu, saya akan minum satu lagi kopi. So kalau 3-4 petang saya akan makan oat je. Oat saya pakai sekarang ni My Protein punya. Tahu tuan tahu My Protein? Tahu My Protein. My Protein. Saya sponsored dulu. Saya sponsor 3 tahun. Lepas tu sekarang saya startkan supplement company sendiri. Boleh sponsor tu nanti kita tengok. Saya start company supplement sendiri sekarang. So saya keluar dari My Protein, tapi oat diorang bagi tu ada lagi. So saya makan oat. Lepas tu malam isteri saya akan masak. Depends lah. Kalau ikan, ayam, lauk Melayu, orang Melayu dengan nasi. Tapi nasi memang kawal lah sikit. Sebab nak kawal kalori tu, saya lebih suka lebihkan lauk. Sebab lauk kenyang kan. Betul. Nasi makan sampai esok tak kenyang kan. Lagi-lagi basmati, makan dia macam terapur, tak rasa kan. So itulah saya punya. Tak banyak orang makan. Bagus. Buat masa sekarang sebab saya tengah maintain 69 lah kilo. Bila kita cerita pasal lifestyle, sebenarnya lifestyle ni mempengaruhi kehidupan seseorang. Bila saya tengok ayam goreng, ayam bawang kat kedai mamak, saya takut tau. Bila awak angkat ayam tu, meleleh minyak tu jatuh. So bila minyak tu mengalir kat dalam darah kita, dia akan jadi kolesterol. So tu sangat bahaya. Penyakit jantung datang daripada kolesterol. So dia pembunuh senyap. Sangat hati-hati dengan penyakit tu. So kalau kita cerita macam contoh tuan diet, saya pun atlet training, orang kat luar sana dia tak faham dan mungkin tak tahu macam mana nak jaga makan. So dekat sini saya nak cerita lah sikit sebanyak. Pertama sekali kena kurangkan gula. Gula sangat-sangat jahat. Kalau boleh tak payah gula pun tak apa. Tuan cerita dulu tuan punya point of view kenapa gula jahat. Sebab satunya gula ni dia akan memberikan satu impak dalam badan kita, kalori. So kalori tinggi, dia akan memberikan satu, orang kata, bad effect kat body, kat salur darah kita. So gula yang terlalu tinggi ni dia akan membuatkan penyakit-penyakit lain akan datang. So dah gula nak naik, dia akan datang buah pinggang problem. And then dia akan datang darah tinggi. So semua tu core dia daripada food. So saya nak tegaskan kat sini, kalau orang-orang yang suka berjaga malam, kebarangkalian yang akan kena sakit adalah orang yang berjaga malam. Sebab orang yang jaga malam lepas pukul 12, dia akan cepat lapar. I see. And then bila dia lapar, satunya, saya bukan nak menafikan, tapi this is the reality and the fact. Mamak lah punca. Kan? Dia macam culture. So bila kita cerita balik dengan Canelo ada orang Mexico, nachos, pasta, daging. Dia tak pakai ayam bawang, dia tak pakai ayam goreng. Sebab tu orang dia kuat. Kazakhstan, lepas tu daging ni pun tomato, bawang kan? Macam saya Kazakhstan, makan daging kuda, makan gandum kuda, makan madu. Saya cari nasi tak jumpa, pergi pasar tak ada ikan, daging kuda. So culture dia makan saya. Sebab tu orang dia kuat. Sebab tu kita tak boleh compare macam, dia ni kuat sih. Sebab apa? Sebab pemakanan dia. Sebenarnya kita semua sama je tuan, dengan compare negara lain. Yang membezakan adalah pemakanan. Tu saya saja je nak bagi tahu penting pemakanan ni. Pemakanan ni akan reflect seseorang tu.
Saya nak add on sikit lah dekat point tuan tadi pasal malam tadi tu kan. Sebenarnya ni yang saya dapat tahu daripada scientific punya research lah. Saya rasa tuan pun pernah dengar. Dia sebenarnya bila kita tak cukup tidur, kan tadi berjaga malam, jadi dia akan berkait pada tak cukup tidur. Bila tak bercukup tidur, dia akan trigger hormon yang buat kita rasa lapar tu. So betul. Kalau perasaan tidur cukup, insyaAllah kita punya craving dia akan macam okay, dia tak akan trigger craving tu sangat. And pada gula yang tuan cakap tadi tu, kalau korang yang ambil selalu gula, korang akan perasan lah, bila kita ambil gula, kita akan ketagih dengan gula tu. Tapi kita tak sedar. So kita dah gigit satu. Sekarang apa badan tuan? Kromboloni. Lepas tu dia akan nak second, lepas tu dia nak yang kedua. Sebab dia gula tu trigger. Betul. Cuba tukar gula tu dengan something else, maybe tak, dia tak akan effect dengan sama. Sama juga dengan garam kan. Kalau terlebih garam, makan apa, Pringles lah apa kan, dia garam kan, makan ketagih, nak lagi. So jaga benda-benda tu semua kan. So tuan rasa macam mana, kita kena hapus kedai mamak ke apa ni? Kita kena tukar, mamak boleh operation pagi je, malam tutup. Aduh ya. So tuan boleh cerita sikit tuan main diet harian? Saya basic lah, pagi, tengah hari, malam. Saya banyak high protein lah. Okay, macam umur dah 35 ni, dah menjangkau mau nak pergi 40 ni, pemakanan paling penting. Kalau tak jaga pemakanan, dia akan affect. Macam saya atlet, saya kena jaga pemakanan pasal pemakanan tu relate dengan saya punya performance. Contoh, kalau saya nak lari pagi, saya perlukan caffeine yang tinggi untuk saya fokus dan untuk meningkatkan saya punya heart rate. So saya akan minum kopi kosong atau Nes sebab saya nak berlari. Kopi kosong atau? Nes cafe. Okay. So Nes kosong. So lepas berlari tu saya dah keluarkan kalori banyak dan saya akan burn fat banyak. Saya perlu load balik fat dan juga carbohydrate. So saya akan makan roti dengan telur. And then after that saya akan buat lagi berapa keping tu roti telur? Roti biasa 4 lah. Kalau tak jaga berat 4 lah. 4 dengan telur. Telur 2 biji lah. So saya memang kehidupan saya roti dengan telur. And then tengah hari saya akan makan nasi ayam. So nasi memang clean carbs dengan nasi ayam. Okay. And then petang sebelum training saya kopi lagi sekali. Sebab saya tahu kopi ni akan memberikan kita fokus dan juga tenaga. And then malam after training saya makan nasi. So everyday kehidupan saya memang dengan nasi. Pasal kita atlet kena makan nasi. Nasi ni jahat dia, bila kita tak makan, dia akan mempengaruhi emosi. Sebab tu kalau orang marah, kau tak makan nasi Cuba tanya dia kan, bila dia marah, dia emosi dia terganggu sebab nasi. Jadi masalah bila dia makan nasi tapi dia tak guna. Tuan guna. Betul. So sebab tu sentiasa memerlukan lari bakar glycogen. Betul. Tapi yang menjadi masalah ni, bila mak buka sampai pukul 2, tibai nasi campur, lepas tu balik tidur, tak proses lagi makanan. Okay, ni satu fun fact lagi yang tuan tak tahu Bila kita tidur dalam keadaan kenyang, bila kita tidur tu badan kita tak rehat tau. Betul. Badan kita proses makanan tu. Betul. Sebab tu perasaan bila kita bangun, kita asal penat. Betul. Badan kita tak sempat rest. Make sure tidur at least makanan tu 2-3 jam lah. Paling busuk pun kan. And janganlah makan tu sampai kenyang sangat. 2-3 jam tak cukup lah nak adam kan. Kalau biasa-biasa boleh lah 2-3 jam. Tidur insyaAllah dapat rehat yang secukupnya. Tuan setuju tuan? Setuju. Memang kita perlukan masa. Sebab tu lepas pukul 10 saya dah tak makan. So dia dah akan bokar dalam masa 7 hari. Kalau macam tidur jam tu berapa jam untuk sehari? Macam saya akan tidur 7 jam hingga 7 jam setengah. Straight ke tuan bagi? Saya akan tidur pukul 10.30. Saya akan bangun pukul 5.30. So 5.30 saya akan training. And then balik lunch hour tu saya tak lunch. Saya dah tapau lah pukul 10-11 tu. Saya makan kat office. Saya tapau dari pagi kan. Saya makan kat office. Pukul 1-2 tu adalah quality sleep saya. So time lunch hour masa lunch hour tu saya tidur. Sebab saya nak training petang tu. Saya perlukan tenaga, recharge. So kalau saya tak tidur, petang training saya akan kacau bilau. So pengurusan masa tu sangat penting. Bukan dalam sukan, even dalam kehidupan pun. Kadang-kadang kita tengok kenapa orang tu selalu stres, kenapa cepat marah. Sebab pengurusan masa dia tu tak betul. Sebab tu saya selalu dalam IG story saya selalu mention 30 minit workout satu hari. 30 minit saja untuk awak orang kata membakar lemak and then melepaskan semua hormon dan stres. 30 minit je. So bila awak boleh manage that time, which means awak punya life quality. So, okay tuan. Interesting So harap yang dengar pun dapat manfaat dari segi 30 minit. Sebab tak lama pun sebenarnya. Paling busy lah korang ada banyak masalah pun, at least jalan lah 30 minit kan. Berjalan pun ramai tak cukup kadang. Betul. So okay lah, saya nak tanya story yang interesting, yang seronok sikit. Okay tuan, apa pendapat tuan tentang Tyson Fury lawan dengan Francis Ngannou? Okay. Sebab kenapa saya tanya,
Sebab saya tengok banyak like pandits boxing ni cakapnya ada satu kemaluan untuk boxing. Untuk Francis masuk dan boleh cabar dia macam tu je. Okay. Boleh satu fight tu. Tak tahu kan dari segi tuan punya perspektif seorang boxer macam mana? Okay, pada saya pertama sekali kita tak boleh nak pandang rendah siapa opponent kita. Okay, mungkin Tyson Fury ni dia memang karakter dia cocky sikit. Dia macam semua orang dia boleh makan, dia boleh lawan semua orang. Tapi dia tak tahu yang orang yang lawan dia ni background dia apa. Mungkin dia cakap dia tak ada rekod dalam boxing. Dia just MMA. Tapi dia tak boleh underestimate orang tu background dia macam mana. Francis Ngannou ni memang orang susah, memang pikul batu kan. So dia punya penumbuk memang naturally kuat. Nak dijadikan cerita round ke-6 tak salah saya. Dia kena. So dia jatuh kan. So dia macam shock. So dekat situ nampak bahawa kita tak boleh pandang rendah dengan lawan. So bila lawan dia datang macam tu, dia terus jadi macam takut lah. Kan. Bila orang cakap kemaluan untuk boxing, memang malu lah sebenarnya. Sebab buat show tapi kau call out atlet yang tak ada record tapi boleh papah juara dunia. Kan. Kalau ya dia ni, maksudnya kalau lah bukan Tyson Fury, orang lain, Ngannou ni dah banyak menang dah. Tapi it's just a show. Tapi unlucky dia kena. Sebab tu saya cakap don't underestimate. Tapi pada penglihatan saya lah, semua orang boleh main boxing, tak ada masalah. Semua orang punya tumbuk yang kuat. Tapi macam tuan cakap tadi, right time, right place, lucky punch. Dia kena dengan right time, right place lah. Mungkin angle dia memang angle dia nak kena knockout kat situ kan. Tapi memang interesting lah, kelakar. So sekarang Joshua pula nak cabar dia. Okay, so tuan prediction? Kalau kata power, Ngannou lah. Tapi kalau experience control the ring is Joshua lah. Tapi saya akan go to Joshua lah. Saya rasa dia dah tengok game apa Ngannou punya style. So dia akan try untuk, sebab kita tengok, bagi saya lah pendapat ataupun pandangan seorang yang bukan boxer, saya tengok Tyson macam terlalu agresif. Macam masuk tu dia nak tunjuk dia the king of the ring. Saya rasa Joshua akan main-main dengan dia dalam tu. Saya rasa lah. Saya tak tahu lah tuan rasa macam ni. Sebab Joshua dia ada combo. Ngannou is one puncher. Tapi kena hati-hati dengan puncher dia lah. Sama juga macam saya. Saya kalau lawan orang yang one puncher, saya kena hati-hati dengan one puncher tu je. Tapi kita reply the punch. So that means kita counter the punch. Tapi hit don't get hit lah. Dah tumbuk jangan kena tumbuk. Sebab once yang kena tumbuk tu yang dia knockout. Sebab Joshua pun pernah knockout dengan Ruiz dulu. Dia kena. So kita tak boleh predict. Tapi as a boxer, kita kena tengok experience juga. Walaupun dia kuat ke mana, kalau dia experience boxing tu dia kurang, still ada angle yang dia kena berlatih lah. Tuan rasa kenapa kita tak nampak lagi Fury lawan Joshua? Biasalah, diorang ni satu macam tarik tali. Tarik tali means like, yalah, dia nak cari siapa yang betul-betul selayaknya. Dia dua-dua dah UK kan, daripada UK. So dia nak pilih betul-betul siapa yang hero dekat UK tu. And dia akan ada macam comparison in between promoter ni dengan promoter ni. So dia gaduh. And then orang lain pula nampak benda tu macam make money. So cepat-cepat lagakan. Tapi sebenarnya fighter tak nak pun. Pasal satunya mungkin kenegaraan tu sama. And then satu lagi dia respect kan. Tapi dia call out juga sometimes. Fury dia call out Joshua kan. Tapi Joshua yang buat bodoh kan. Tak tahu Joshua ada target lain. Tapi kalau tanya saya, benda tu akan jadi lah kalau lepas Joshua menang ni. Tapi insyaAllah lah, saya tak nak tengok tu sangat. Sebenarnya saya nak tengok Usyk lawan Fury. Daripada Ukraine tu kan. Sebab saya memang minat gila boxer daripada Ukraine dengan Russia. Ukraine pun culture kan? Yes, sebab dia orang daripada negara Soviet. Memang bertumbuk je lah kerja dia orang. Tak boleh silap lah. I see. Saya nak tanya pada pendapat seorang boxer, kenapa like Tyson Fury yang tak in shape pun boleh perform? Adakah boxer tak perlu in shape? Okay, dia macam ni cerita dia. Dia tengok pada genetik juga kan. Dia pun workout juga, kita pun workout. Tapi memang genetically body dia macam tu. Dan ada orang yang born to be a boxer. Dia tak payah nak shape sangat, tapi dia ada movement, dia ada style, dia ada gaya, mata dia tajam. Tapi ada orang yang memang work hard untuk jadi boxer. Kan? Macam saya tak born jadi boxer pun. Saya bukan dilahirkan terus memang daripada kecil belajar tinju, tak. Tapi saya kerja keras untuk saya switch the sports dan kerja keras alhamdulillah sampai sekarang. So macam Fury,
Dia tak perlukan physical tu. Tapi dia gunakan kelebihan dia sebagai dia gifted boxer. Dia ada movement, dia ada reach, dia ada speed. Dia just gunakan benda. Dia tak perlukan physical. Tapi kalau dia jumpa yang physical macam Ganu, dia masak So Ganu punya one puncher pun dia dah terbalik. So dekat situ ada kelebihan dan kekurangan Tapi hari tu masa Fury lawan dengan Allah Muhammad siapa? Yang puncher kuat kat tu? African Wilder. American. Wilder, sorry, lupa nama dia. Deontay Wilder. Yang tu pun interesting kat, sebab yang tu pun bagi saya dia, orang memang label dia sebagai strong puncher pun. And yang tu dia bagi balik Tapi prime dia dah habis dia boxer kalau dia dah 2-3 kali dia kalah, kita dah nampak prime time dia dah habis Sebab dia orang semua dah 30 lebih, dah 36, 37. So sekarang ni bagi yang generasi baru Tapi pula. saya nampak yang heavyweight memang biasa umur-umur macam tu. Betul. Betul kan? Betul, sebab kebanyakan heavyweight ni dia macam dari segi experience, dari segi like macam dia punya record and dia undefeated. Macam dulu Klitschko, and then Foreman, lepas tu Muhammad Ali, semua yang dah tua-tua dah. Okay, ni antara boleh kata soalan akhir lah dari saya. Ni soalan interesting. Saya dah tanya juga kat Jojo hari tu. Pendapat tuan lah kan, sebagai seorang boxer, kenapa sekarang ni ramai fighter masuk Islam, tuan? Okay, good question. Pada saya lah, hidayah satulah, memang Allah dah buka pintu hati dia. Yang kedua, orang sekeliling, circle dia. And then kita kena tengok pegangan lah. Okay, sebab boxer ni tuan, dia punya spiritual dia tinggi tau. Macam saya sebelum saya lawan, saya berdoa betul-betul. Saya macam berzikir, doa kan, baca ayat-ayat sikit. Sebab kita tak tahu apa jadi kat atas tu. Kita berserah. At the moment yang kita dah berusaha, kita nak fight, kita dah berserah. Saya naik atas ring, masa saya fight itu hari, ya Allah, aku berserah. Apa yang nak jadi kat atas ni, semua aku berserah pada ketentuan. Aku dah berusaha dan aku tawakal. Spiritual loh. Agaknya mungkin dia nampak tau, boxer fighter Muslim ni, spiritual ni tuan, saya cakap dia memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Macam tu lah saya amalkan benda tu. Sebab bila kita macam kita fight, okay aku dah tahu apa aku nak buat, okay aku dah plan apa aku nak buat, tapi dia macam tak cukup, tak complete tau. So macam spiritual, macam doa, okay, dia pun doa lah, agama masing-masing doa. Tapi pada saya, bila macam saya amalkan doa ayat-ayat kita nak pergi perang ni semua kan, dia memberikan satu kelainan tau, macam vibe tau. So dia macam automatic, dia psycho minda you. Macam you baca doa, you dah rasa macam okay, aku dah berserah, sekarang aku dah ready. Macam tu tau. Mungkin dia nampak dekat situ. Tapi memang most of fighters semua kebanyakan ni dah convert. Tu lah. Macam dia, Gervonta Davis. Yang tu yang paling kau. Gervonta Davis, Kasim kan. Lepas tu Devin Haney pun Muslim kan. Ada lah beberapa juga. Cuma boxing ni, macam saya cakap lah, dia relate dengan kehidupan juga. Kerja keras, usaha, percaya pada diri, trust the process, and then tawakal. Sama juga dalam kehidupan. So orang yang tak tahu, dia hanya mampu boleh bercakap. Tapi kalau dia lalu dalam proses tu, saya tak rasa mampu. Pasal dia memerlukan sangat-sangat tinggi pengorbanan. Sama juga macam tuan. Apa yang tuan lalui ni, tuan fighter dalam tuan punya line, kita fighter dalam kita punya line. Different path, different challenge tau. Tapi kalau you tak boleh accept that challenge, that means you are not the one, you are not the chosen one to be a champion. Jadi champion ni bukan champion yang kita angkat tangan juara, no. Saya nak jadi juara untuk diri saya. Bukan pada saya juara angkat tangan tu, itu bonus. Tapi juara pada diri saya, macam mana saya bangun pagi, macam mana saya lawan, macam mana saya redah hujan, macam mana saya sakit pun saya training, saya kena COVID pun saya training, macam mana kaki saya, tendon saya putus pun saya training. Saya dah jadi juara pada diri saya. Maksudnya saya dah challenge mental saya dah capai semua. So sebagai kita anak muda ni, kita kena ada benda tu sebagai motivation. Okay, you kena ada something yang challenge you. Ini cakap lebih kan, tapi bila kena challenge sikit koyak. Dan zaman sekarang macam tu lah. Cabaran sikit koyak. Cabaran dia sikit je, tak cukup tidur je. Mental koyak. So cuba you must twist the mindset. Macam tuan, contoh tuan masih muda dan perjalanan tuan adalah macam ni. Tapi tuan sebenarnya, pada saya bersyukur Alhamdulillah, jumpa Allah kurniakan, jumpa
sahabat-sahabat yang baik macam ni. Macam saya membesar, saya tak jumpa orang macam ni yang bagi nasihat, yang jadi ikonik. Even yelah, macam contoh kita ada guru, kita ada cikgu, coach kan, dia tak macam ni punya level tau. Macam orang hebat ni, vibe dia lain tuan. So nasihat saya lah untuk tuan dan juga para penonton kan, first thing is you have to trust yourself. Percaya pada diri. Ni cakap kat cermin tu sebenarnya apa yang you all nak dan apa matlamat you all. Okay, saya cakap apa tujuan saya hidup kat dunia ni. Okay, end of the day balik pada basic. Kita sebagai hamba Allah, kita jalankan tanggungjawab sebagai hamba. Okay, and then yang kedua, sebagai anak kepada mak bapak, bin siapa, binti siapa. So buatlah kedua ibu bapa tu bangga. Kerana apa? Setiap doa kedua ibu bapa itu tiada hijab. Okay, maka kalau dia doa anak dia berjayalah. Walaupun sesukar mana, walaupun selambat mana, anak dia tetap berjaya. Sebab yang lahir dalam dunia ni semua insan yang berjaya. Cuma dia je yang mencorakkan. I give you a paper and a pen, so you just draw apa you nak. Benda tu nampak macam simple, tapi benda tu sangat-sangat mendalam. Saya bagi awak pen dengan pensel. Okay, saya bagi awak 5 minit. Apa awak nak buat? Buatlah. Macam saya dah draw rumah, saya dah draw kereta, saya dah draw glove box, saya dah ada plan. Maksudnya daripada situ dah boleh nampak plan. So you have to be like, kena ada perancangan lah. Dan Alhamdulillah saya ni hanya teruskan hidup. Kalau Allah bagi umur yang panjang, insyaAllah akan ada lagi lebih baik. Dan saya akan cuba buat lah untuk tunjuk kepada public bahawa bahawa end of the day kita buat benda ni bukan untuk kepentingan diri kita. Kita share the experience. Alhamdulillah tuan. So itulah nasihat saya. Oh mantap lah tuan. InsyaAllah. Sebab macam saya pun terfikir lah. Saya selalu fikir macam especially kebelakangan ni lah. Macam contoh podcast saya dengan Jojo tu yang memang kena teruk kan. Saya macam fikir like sebenarnya aku tak ada niat pun nak jadikan benda ni macam masalah besar, nak timbulkan isu, nak timbulkan orang yang marah kat saya contoh Sebab saya fikir like, dalam podcast tu banyak je keagamaan yang kita sembang. Siapa yang tengok? Tuan tengok full lah podcast tu? Tengok kan, kita sembang pasal rutin macam mana Jojo guna solat dia sebagai bantu dia dalam fight kan? Kita pun dah tanya pasal macam kenapa Islam ni membesar di kalangan fighter. Betul. So saya fikir kenapa Allah uji aku macam ni Padahal ni bukan point untuk aku buat podcast. Baik aku jadi M-Star, kerja masuk jadi intern kan. Lepas tu bila jadi yang baru ni pula, yang kes ni, kalau orang yang tengok podcast tu full dekat tu, the whole podcast is about dakwah sebenarnya. So kenapa like Allah nak cuba tarbiyah mental aku ni sebenarnya? Apa benda yang dia nak saya selalu fikir macam ni lah. Apa yang Allah nak bagi tahu aku sebenarnya? Itu lah saya selalu tanya diri saya sendiri lah. And mungkin nanti bila dengan masa jawapan saya akan berubah. Tapi buat masa sekarang ni apa yang saya nampak is memang Allah nak develop saya punya mind ni supaya jadi iron mind betul lah. Kita boleh sembang iron mind kencang macam mana pun, tapi bila belum kena kat batang hidung sendiri kan, kita tak tahu macam mana kan. Betul. Keadaan tu kan. Macam tuan cakap kalau benda ni kena kat online, mungkin member dah ambil ubat depression dah contoh. Sebab dia lain tau kalau macam memang kita punya goal untuk sebarkan kerosakan and berjaya dan berbahagia dengan kita tengok penghancuran tu. Berbeza dengan kita punya niat sebenarnya is untuk sebarkan kebaikan. Betul. Tapi dia putar belik kepada kehancuran ni, dia jadi macam main dengan mental lah. Lepas tu kau macam persoalkan diri sendiri balik. Apa yang aku buat ni sebenarnya? Welcome to the real kan? world. Lepas tu bahkan tu dua. Sebab saya tanya dengan orang-orang yang pengalaman tuan. Macam tadi kita borak kan sebelum podcast. Lepas tu itu saya borak dengan Tuan Hafiz lawyer. Tak tahu tuan tahu tak Hafiz lawyer. Dengan Tuan Nazri Hamdan saya borak dengan kira orang-orang yang hebat lah. Dengan Azri Walter kan. Saya cakap kenapa benda jadi kan? Dengan Asad saya tanya. So like memang saya nampak lah ini adalah, bagi saya lagi sukar jalan tu, hasil tu lagi manis lah. So kita akan tengok macam mana perjalanan ni. InsyaAllah lah, kita akan tengok lah. So tu ada apa soalan terakhir ke apa? Okay, saya nak tanya, penting tak education? Aduh, saya rasa bila saya cerita pasal Fatabayan tu yang kita kena selidik tu, saya dah jelas lah jawapan saya. Education sangat-sangat penting kan. Cuma persoalan dia education apa kan, ataupun education yang mana. Jadi berbalik pada kes saya tu, saya bukan bercakap untuk semua orang tanya point tu. Soalan tu kalau kau tengok full podcast pun, saya menjawab kat satu pihak yang mana parents ni dia tengah ada rasa miss out tu. Tapi dia nak anak dia jadi orang alim ni, tapi dia rasa miss out lah dengan dunia contoh.
saya ni living proof yang tak perlu takut pun. Saya masuk matrik lepas SPM 3.9. Okay. Ambil sains Alhamdulillah. komputer. Ni tak sekolah tau. Lepas tu saya masuk engineering, gifted. engineering aero angkasa. So like apa miss out yang korang takut sangat ni? Yeah. Faham tak? Faham. Nak kata saya gifted, budak nombor 1 ni okay lah. Kalau orang cakap saya memang gifted, sekolah rendah saya bukan budak nombor 1 dalam kelas. Yeah. Saya budak biasa. Budak kelas depan. Sebab kita orang St. John 3 kelas je. Tapi like bukan budak dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Budak biasa tengah-tengah. Yeah. Kadang-kadang pernah dapat nombor 20 lebih. Hard work lah. Ni semua about hard work. So like itu je. Kalau korang bukan golongan yang saya bercakap tu, tak perlu pun rasa nak react. Kan? Sebab tu pentingnya fatabayanu tu. Kalau tak, Rasulullah tak pesan pun untuk suruh selidik betul. Kalau selidik tu tak penting. So itu lah. So penting. Education sangat penting. Penting Macam mana kalau tak ada education kita nak jadi satu bertamadun? Tak boleh. Nak cakap pun tak boleh kan? Tak siapa cakap pun tak ni. Tapi saya tak nafikan lah. Saya punya penggunaan perkataan saya salah. Mungkin saya tak patut cakap. Dia 2 point lah yang penting saya nak buat. Yang pertama, mungkin saya tak patut guna perkataan tak value. Saya guna, tak ada value kan. Mungkin saya patut guna perkataan kurang value compared to ilmu satu lagi ni. Itu yang pertama. Alhamdulillah belajar daripada pengalaman ni. Bukan semua orang dapat peluang untuk belajar dari pengalaman macam ni. Betul. Ni pengalaman kau kan. Ni chosen one tau. Lepas tu yang kedua sekali is apa lupa dah point tadi. Astagfirullahalazim. Yang pertama okay, yang kedua is yang satu lagi saya boleh belajar is saya kena prepare untuk sebarang kebarangkalian. Apa maksudnya? Maksudnya saya memang tak salahkan pun pihak podcast tu yang release video tu. Okay? Sebab apa? Sebab saya held myself accountable. Patutnya aku tahu aku pergi podcast orang, aku tahu diorang mungkin akan cut aku lain macam. Okay? Edit. Okay, edit kan. So aku patut jaga percakapan aku supaya diorang cut macam mana pun tak akan ada salah faham. Walaupun macam susah, tapi like have to plan. Kena plan cuba lah. Sebab kalau orang tengok podcast saya, ni satu lagi saya nak clarify. Podcast dengan Jojo, orang cakap saya M-Star kan. Saya tak tahu, tuan tahu tak orang cakap saya M-Star. M-Star. Okay. Tuduh saya macam-macam lah. Saya tak kisah yang korang tuduh apa, saya dah maafkan lah. Akhirat pada masyarakat nanti aku sendiri pun banyak masalah. Tak payah cari aku minta maaf apa. Aku dia minta maaf lah. Cakap saya cut. Carilah semua video shot saya podcast man Mana ada yang saya cut. Macam contoh salah faham yang mana saya buang satu bahagian untuk jadikan salah faham. Kalau satu klip tu habis dah. Ya. Contoh kalau tengok permulaan soalan, penghabisan soalan, sebab tu kalau tengok shot saya sampai 4 minit. Siapa post TikTok 4 minit tu kan? 3 minit. Tak sekarang ni korang tengah tengok buka TikTok. Lepas tu korang buka saya punya profile, tengok Yusof punya shot panjang. Sebab tak ada potongan supaya tak ada salah faham. Betul. Macam kes Asad contoh hari tu, Asad viral pasal persekolahan dia cakap sekolah bazir masa. Dia cakap tapi dia cakap apa dalam podcast kalau tengok klip saya tu, dia cakap bagi saya bazir masa tu yang pertama. Yang kedua, lepas tu dia cakap apa tau? Korang jangan berhenti sekolah. Tapi apa? Diorang potong bagi itu. Diorang tak ambil. Tapi kalau tengok video tu 3 minit lebih. Ya. Sebab apa? Sebab diorang nak masak benda tu. So kat sini datangnya responsibility saya sebagai seorang yang jadi tetamu ke apa ni semua is kena berhati-hati dalam berkata-kata supaya bila siapa-siapa nak cuba memanipulasikan benda ni tak berjaya. Faham. So saya help myself accountable. Faham. Supaya saya boleh improve lagi insyaAllah. InsyaAllah bagus lah. Have to be positive. Because this is the route that you choose. So that's the challenge you have to face. Lain orang, lain cara kan. Interesting tuan. Okay. Mantap. Thank you so much guys. Siapa yang tengok podcast ni. Bagi saya one of saya punya best podcast juga. Alhamdulillah. Terima kasih invite banyak saya. Sharing. Terima kasih. Datang jauh daripada Johor. So guys, siapa yang daripada Johor boleh try masuk Golden Boxing Club. Boleh cari dia kat Wiz tuan. Kat Wiz dekat Wiz kita Wiz City Plaza, tapi saya kat dalam tu lah. Kat JB JB, yes. Okay. So saya ada banyak family kat Perling JB. Oh, ya ke? Okay, dekat Wiz tu. Dekat tak jauh. 20 minutes. Okay. So boleh cari Tuan Adli. Siapa nak, kalau yang tengah tengok ni orang banyak duit nak sponsor ke apa, boleh cari Tuan Adli. Boleh, juga. welcome. So okay, InsyaAllah kita jumpa podcast akan datang. Boleh komen kat bawah siapa guest lagi yang korang nak tengok, and apa-apa soalan juga. Assalamualaikum.
Salam. Thank you very much. Okay, brother.